Dapatkan welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? So market hari ni menghijau pula, menjadi merah pula. Okay, so ada dua perkara penting ataupun dua news besar yang berlaku dalam industri kripto. Okay, yang first ramai dah tahu, which is Elon Musk telah menjual 75% pegangan Bitcoin dia pada kuarter 2 lah. Okay, so kita nak bincangkan sedikit tentang apa benda yang Elon Musk buat ni. Dan lagi satu, yang ni kecoh dekat Twitter sekarang ni, di mana whale, mega whale lah, dia bukan whale, mega whale, which is pemegang Bitcoin ketiga terbanyak, telah mengosongkan wallet dia. So ramai yang panik, ramai kata alamak whale nak jual dan sebagainya. So kita nak tahu benda ni betul ke atau ia sekadar fight. Okay, so kita tengok carta Bitcoin kita hari ini. Okay, so carta dia tu dia. So macam saya kata dalam video-video yang lepas, always remember zone, resistance zone adalah dari 22 ke 23 ribu ni lah. Okay, dan bila Bitcoin tak dapat nak close atas daripada 23 ribu ni, maksudnya dia adalah false breakout. Okay, so dalam video yang lepas saya ada cerita, dan even saya pun ada buat satu video khas macam mana nak kenal pasti false breakout. So ini adalah contoh false breakout. Okay, so nampak macam nak menghijau kan, tiba-tiba keluar news Elon Musk ni, terus dia drop. Tetapi news Elon Musk ni tak adalah begitu kuat sampai dia crash kan ke 18,000 ke ataupun last support dia mana sekitar 17,000. Dia tak adalah jadi sampai 16,000. Sebab apa? Sebab benda tu hanyalah berita. Okey, maksudnya bila Elon Musk dah jual Bitcoin tu, dia buat dalam sekitar April sehingga Jun lah, kuarter tu kan, April sampai Jun. So which is benda tu dah berlaku dah somewhere dekat mana ni, April so somewhere dekat sini lah dia jual. Mungkin dekat sini ataupun dekat sini, antara yang Mei ataupun Jun ni lah dia jual dia punya pegangan Bitcoin, which is under Tesla lah, bukan Elon Musk. Okay, so itulah yang berlaku. So di sebalik ada news pasal Celsius dan sebagainya, Tesla senyap-senyap jual Bitcoin. Sekarang baru dia bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia perlu keluarkan report dia orang punya earning kan. So dekat situlah ramai yang tahu bahawa Tesla dah buat jualan. Okay, so sekarang ni kita dah dapatkan confirmation whereby Bitcoin masih tak boleh nak break resistance zone dia ni. Okay, so sebelum ni kita nampak dia dah break 22,000 kan, tapi bila nak break kawasan yang ni pula still tak boleh. Kenapa saya letak zone sampai 23,000 ni? Sebab kan yang ni, sebab last dia pernah cuba break 23,000 ni pada 14 Jun. So saya ambil resistance ni, saya letak juga, and apparently dia tak dapat nak close atas daripada yang ni lah, which is dekat 23,200 something macam tu lah. Okay, so sekarang ni kita kena tengok adakah Bitcoin akan start drop balik. Sebab kalau tengok dekat bawah ni pun ada yang kata RSI ni saya modify sikit lah So RSI ni pun dia dah overbought. Dia dah overbought and dia dah buat macam double top. Double top adalah pattern yang bearish. So most likely dia boleh turun, ataupun dia boleh turun and then kalau dia buat kenaikan balik, then mungkin dia boleh pecahkan resistance ni. Tetapi macam saya katakan, minggu depan ada news besar regarding interest rate yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank Negara US. So memang kita dah jangkakan akan ada peningkatan lah interest rate, cuma antara 75 basis point ataupun 100 basis point. So itu adalah something yang agak bearish. Okay, so mungkin waktu tu Bitcoin akan buat penurunan, ataupun mungkin taklah. Tetapi apa yang saya nampak, Bitcoin bergerak berlawanan dengan USD. So kalau interest rate dinaikkan, of course
demand untuk USD akan naik dan harga USD pun akan naik lah. So antara faktor dia naik pun Bitcoin pada 2 hari lepas adalah sebab USD dia retrace sedikit. So saya dah cerita dalam video yang lepas, tuan-tuan boleh tengok video yang lepas lah, compare antara USD dan juga Bitcoin. Okay, so kita nak pergi dekat cerita utama kita pasal Elon Musk dengan Bitcoin whale ni. So sebelum tu saya nak share. Okay, so slot untuk webinar ni masih ada lagi. Tuan-tuan puan, slot untuk webinar ni masih ada lagi. Dulu saya buat 150, sekejap jadi penuh. Sekarang ni dia dah penuh dah 150, tapi nak dapatkan 200 ni, registration ni ada lagi dalam 50 seat lah. So webinar ni esok malam pukul 9. So yang mana yang belum register lagi, boleh register. Link untuk register Google Form saya akan letak dekat bahagian description. Okay, so kita pergi dekat isu Tesla ni. Tesla dah dam 75% Bitcoin sekitar almost 1 billion. Nilai yang diorang jual tu adalah sekitar 1 billion lah. So nampak tak dekat sini dia kata Tesla dah invest 1.5 billion Bitcoin. Okay, so tahun lepas dia ada beli kan. So nilai dia adalah 1.5 billion. Okay, so kita tengok mana kita highlight ni. So dia kata the Bitcoin started the second quarter at close to 46 and ended below 19,000. So inilah price range antara dua nombor ni lah yang diorang jual. So maybe somewhere dekat 30,000 lebih ke 20,000 lebih ke kan, ataupun 40,000. Itulah harga yang diorang jual. Mungkin diorang tak jual one shot, diorang jual sikit demi sedikit. Dia taklah gedebuk jual semua almost 1 billion. Tak, dia mungkin buat mungkin setiap minggu dia jual ke kan. Kita tak pasti macam mana dia buat jualan dia. Okay, tapi inilah dia punya price range dia. So purata price range tu dia pun tak bagi tahu dalam laporan dia. Okay, so kenapa dia jual? Tu sebab dia. Kenapa Elon Musk yang dulu duduk janji having a diamond hand, tengok sekarang ni dah jadi paper hand pula. Dari diamond jadi paper. Okay, so apa dah jadi? Sebab Elon Musk kalau dekat Twitter memang yalah nampak sangat menarik lah kan, sangat gah. The way dia cerita tahun lepas dia promote Bitcoin, especially promoting Dogecoin. Okay, so just fun fact, walaupun dia dah jual Bitcoin, Dogecoin dia masih hold lagi. So peminat Dogecoin ni mungkin adalah satu berita yang menggembirakan lah. Okay, so sebab COVID lockdown. Okay, and of course Tesla ni in terms of production kacau lah bila China announce lockdown dan sebagainya, and diorang kekurangan duit. That's why diorang start pecat staff dan sebagainya. And then happen to be dia kata sebab diorang jual adalah untuk maximiskan cash position. So sekarang ni adalah musim inflasi. So semua orang nak perbanyakkan simpanan cash. Tu strategi sekarang tuan-tuan dan puan. Daripada billionaire sampailah all these experts semua kata cash is king buat masa sekarang. Sebab apa? Sebab all this inflation, all this kekuatan USD dan sebagainya. So dia nak maximizekan diorang punya cash position, jadi diorang pun jual Bitcoin. Okay, so ini bukan diorang forced to sell. Dia bukan macam liquidate dan sebagainya. Diorang memang choose to sell Bitcoin, memilih untuk jual Bitcoin untuk tingkatkan diorang punya cash position. Okay, tetapi dia ada bagi tahu juga ini bukan penamat untuk Bitcoin investment bagi Tesla. So dia bagi tahu in future Tesla akan tingkatkan crypto holding. Maksudnya bila ekonomi dah baik, bila dah China mungkin dah tak ada lockdown dan sebagainya, ataupun Tesla dah boleh operasi secara maksimum, dan Elon Musk dah dapat duit banyak balik kan, then dia akan start beli balik Bitcoin. Okay, itulah lebih kurang lah apa yang dia nak bagi tahu. Okay, ini bukan penamat, dia just taking profit. So kalau tengok dari sudut investment tak salah pun dia nak take profit. Okay, cumanya bila kita dengar macam dia dah tak suka Bitcoin dan sebagainya kan. Okay, tetapi based on statement yang dia bagi Elon Musk ni macam ahli politik, statement dia boleh berubah. Buat masa sekarang dia kata dia jual sekarang ni just untuk nak tingkatkan cash position, tapi dia still bullish on Bitcoin lah. Okay, so sebelum ni pun dia pernah jual lah 10% of dia punya
kripto waktu tu dalam 101 million. Tak tahu dia jual waktu harga 50,000 kot. Saya pun tak berapa nak ingat. Okey. Inilah tweet dia kata Tesla has diamond hand. Sekarang dah tak diamond hand dah. Sebab apa? Sebab masalah ekonomi. Okey, sehebat-hebat mana pun seorang tu, bila ekonomi tengah gawat, tengah teruk, memang akan impacted jugalah. So tak ada siapa yang kebal dalam dunia ni. Okey. So dia kata in May last year, Musk said Tesla will stop accepting Bitcoin for car purchase. Ini sebab geng-geng ESG ni yang duk kata Bitcoin ni menjahanamkan environment lah dan sebagainya. Tetapi banyak industri-industri lain yang tengah menjahanamkan dunia ni yang diorang tak ambil kisah langsung. Okay, tapi sebab dia kena tekan dengan geng ESG, dia pun kata dia stop accepting Bitcoin lah untuk penerimaan pembayaran kereta Tesla. Okay, so itu dia kata okay, dia takkan jual Bitcoin lah. Dia hanya stop ambil pembayaran dari sudut Bitcoin. Tapi akhirnya sekarang bila ekonomi dah teruk, dia terpaksa juga jual Bitcoin. Okay, so that's the thing. Mungkin ada yang kata alamak kau ni paper hand lah apalah kan. Tapi bila tengok balik, dia punya main business dia bukan Bitcoin investment. Kita kena faham, main business untuk Elon Musk adalah dia punya Tesla dan juga dia punya projek SpaceX lah. Okay, so dia buat pembelian Bitcoin ni semua pun actually untuk dia punya company juga, which is Tesla yang beli Bitcoin ni. Okay, so bila Tesla ada masalah, jadi mereka terpaksa jual. So bagi saya, ini adalah diorang punya business decision lah, kalau tengok dari sudut profesional lah. Tapi kalau tengok dari sudut emotional lah, memang macam apalah Elon Musk ni sembang je tapi pergi jual kan. Okay, so dia ada dua sudut pandangan yang berbeza. Okay, so itulah cerita tentang Tesla. Bagi saya benda ni nak kata bearish tak juga, sebab dia jual pun eventually ada je orang yang beli. In fact orang yang beli pada harga yang lebih murah. Dan bila dia bagi sebab dia adalah sebab masalah ekonomi, bagi saya itu adalah satu benda yang positif. Sebab ekonomi hari ni mungkin jatuh, tapi lepas setahun dua ekonomi mungkin akan pulih balik. So bila dia pulih balik, of course Tesla akan beli balik, dan of course dia akan naikkan sentimen, and harga Bitcoin boleh shoot balik. Lebih kurang macam itulah. Okay, yang pastinya bila saya tengok keluar news ni, Bitcoin tak adalah drop secara mendadak. Maksudnya pengaruh Elon Musk terhadap industri kripto ni tidak sekuat tahun lepas. Okay, so dia tak boleh nak simply nak main-mainkan harga pasaran kripto buat masa sekarang lah. Okay, in future saya tak tahu. Okay, so next kita tengok cerita yang bagi saya ini cerita yang lagi dahsyat lah. Ini cerita yang lagi dahsyat. Okay, so Crypto Whale ni, kalau tuan-tuan perempuan follow Twitter Crypto Whale ni, semua tahu dia ni memang jenis yang bearish terhadap Bitcoin. Asal Bitcoin je dia hentam. Okay, mungkin dia ni short seller. So bila Bitcoin jatuh dia buat profit mungkin. Okay, so dia keluarkan tweet pada 20 Julai semalam. Okay, semalam dia keluarkan tweet pukul 2.14 pagi. Dia bagi tahu biggest Bitcoin whale is rushing to dump their BTC. Dia kata Bitcoin whale ni nak jual lah BTC. So dia ada dalam ni lah amount dia. A record of 361 million has been sold today and expect more to be sold off. This bull trap is exceed liquidity for whale. So 10k will happen. Dia memang confident lah kan. Okay, so soalannya tuan-tuan puan-puan, adakah betul Bitcoin whale ni considered the third largest whale ni telah menjual Bitcoin dia? Okay, so kalau let's say dia jual Bitcoin dia, impact dia memang dahsyat. Tapi adakah itu yang berlaku? Okay, tetapi Ki Yung Ju ni, okay, maaf mungkin saya silap sebut, Ki Yang Ju. Okay, so dia ni adalah CEO CryptoQuant. So CryptoQuant ni adalah on-chain analysis platform yang agak famous lah. So dia bagi tahu bahawa benda ni adalah FUD. Okay, so dia kata dia respon lah dekat Crypto Whale ni. Dia kata this is FUD. This is just an internal transfer to ILQOW ni, wallet address yang baru lah yang Whale ni buat, which might be a cold wallet or custodian wallet highly owned by Gemini. Ni Gemini Exchange lah. Dia punya teori pula ini adalah Gemini Exchange punya wallet. So dia orang tukar dari satu wallet address ke wallet yang lain. Okay, so dia kata what's obvious that not a user deposit to exchange hot wallet for selling BTC. So dia katalah benda ni bukan dia letak dekat exchange untuk dia jual. Okay,
Mana dia dapat tahu bahawa wallet tu adalah daripada Gemini? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi dia CEO on chain analytics kan, mungkin dia ada certain info lah yang kita tak tahu. Tapi dia macam memang sure dia, sebab dia kata highly likely kan. So dia memang kebarangkalian tinggi itu adalah milik Gemini. Tapi ada juga teori lain. Ada yang kata ini Michael Saylor ni. Michael Saylor dekat Twitter je cakap pasal Bitcoin, beli Bitcoin, setiap hari suruh orang beli Bitcoin, tetapi dekat belakang tengah jual Bitcoin. Ada yang bagi tahu juga. Okay, so kita kena tengok Will ni siapa. Okay, so inilah dia. Seorang lagi dia dekat Twitter, saya tengok dia ada share lah apa yang berlaku. Ini kesimpulan lah, nak summarize, sebab nanti saya nak tunjuk dia punya pergerakan which is a bit complicated. Mungkin tuan-tuan perempuan akan pening, so saya tunjuk je lah dekat sini. So apa yang dia kata adalah Will ni yang ada IP57E ni, wallet address ni, dia pindahkan ke wallet yang baru melalui Coinbase. Dia pindahkan dari sini ke sini melalui Coinbase. Persoalan dia sekarang ni, kenapa dia pindahkan guna Coinbase? Sebab dia boleh je buat wallet baru, dia transfer direct, tetapi dia nak melalui Coinbase juga. Bagi saya ini persoalan yang saya pun tak tahu sebenarnya kenapa digunakan Coinbase. Tapi yang pastinya Will ni adalah most likely orang US lah, sebab orang US yang banyak gunakan Coinbase. Okay, mungkin juga dari negara lain, tapi highly likely dia adalah Americans. Okay, so kalau tengok dekat Bitinfo chart, saya just tunjuk lah so tuan-tuan perempuan jangan pening. Okay, saya tunjuk dulu. So dia memang dah lama dah kutip Bitcoin sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019, sebelum Julai 2019 lagi, dia memang duduk collect Bitcoin. Kumpul sampai ni dia dah kosongkan dah. Okay, bila dia start kosongkan ni? So kalau kita tengok, dia buat pengumpulan ni sampai 14 Julai. Okay, sampai 14 Julai, minggu lepas lah. So dia ada dalam sekitar 132,882.54 Bitcoin. Dan sejak 19 Julai, lepas 14 Julai dia tak beli pun kan, sebab kita ingat, sebab dia ni memang bagus, setiap hari dia beli Bitcoin. Dia sentiasa beli walaupun market tengah drop, harga Bitcoin tengah drop 20,000 apa kan, dia beli je. Dia memang, saya seronok lah tengok dia membeli ni kan. Okay, tapi saya pun dah lama tak follow dia, sebab ingatkan dia akan membeli je. Tengok pada 19 Julai dia terus buat, tiba-tiba kita nampak kenapa Bitcoin ni dia kosongkan dekat wallet ni kan. Dia tengah kosongkan sampailah 21 Julai, which is hari ni dah jadi kosong dah balance dia. Daripada 132,000 lebih jadi kosong. Okay, so memang panik lah kalau orang tengok macam ni kan. Kalau tengok just tengok chart macam ni, tengok Bitcoin tengah kosong, memang panik lah, sebab selalu orang akan assume kalau keluar daripada wallet ni maksudnya masuk dekat exchange. Okay, so memang betul dia masuk dekat exchange, tapi dia bukan masuk exchange untuk menjual, tapi dia melalui exchange untuk masuk ke wallet yang baru. So balance yang ada dekat wallet yang baru ni adalah sekitar 132,877.91 Bitcoin. Okey lah, adalah sedikit beza dia, adalah sebab asalnya last bila dia start clear ni 132,882, ini jadi 877. So maybe dalam proses dia transfer melalui Coinbase tu dia jual sikit. Dia jual sikit. Okay, so instead of dia jual daripada wallet dia yang lama, dia jual mungkin nak jual dalam 10 Bitcoin. Apa dia buat? Alang-alang transfer tu dia sebenarnya nak jual, tapi dia buat seolah-olah aku tengah jual kan. Tapi dia transfer, dalam proses transfer tu dia jual sikit kat Coinbase, dekat Coinbase. Saya nampak maybe itulah yang dia buat, sebab saya tak pasti kenapa nak gunakan Coinbase, sebab dia boleh buat direct unless nak jual. Tapi boleh je dia jual, setakat dia ada 100,000 nak jual 10 Bitcoin, tak ada isu pun kan, orang taklah nak kecoh. Tapi cara dia buat tu memang dia create havoc lah, semata-mata nak jual dalam beberapa biji Bitcoin. Okay, sebab memang ada pengurangan Bitcoin lah. So maksudnya Bitcoin tu bila berlaku pengurangan, dia dah jual dekat Coinbase. Okay, tapi dia tak adalah gedebuk
jual semua 132,000 sebab tuan-tuan dan puan, kalau betul dia jual gedebuk 132,000 ni ya memang crash lah. Saya pun tak tahu exchange ada duit sebanyak tu tak nak cater kan, ataupun dia jual dekat few exchange banyak-banyak kan, then probably Bitcoin boleh crash ke maybe 10k macam yang crypto whale minta tu kan. Tapi benda tu tidak berlaku. Okay, so apa yang sekarang ni kita nampak, kalau orang kata whale ni dah jual, benda tu adalah FUD. Benda tu tidak benar. Whale tu buat masa sekarang pindahkan dari satu wallet yang lama ke wallet yang baru. Dan dalam proses pemindahan tu dia gunakan Coinbase, di mana dia jual sedikit Bitcoin lah. Itu conclusion yang saya nampak based on this on-chain analytic. Okay, so persoalan siapakah whale ini? Okay, hanya Coinbase yang tahu. Saya pun tak tahu. Tapi dekat Twitter ramai kata Michael Saylor adalah whale ini. Okay, so untuk nak hentam Michael Saylor ni, sebab ramai hentam Michael Saylor, kau tengah jual Bitcoin ke, kau dekat belakang tengah jual Bitcoin ke apa ke kan. Bagi saya mungkin not fair lah, sebab tak ada bukti pun yang Michael Saylor adalah pemilik wallet tu. Sebab apa? Wallet yang Will dah kosongkan tu, dia start dari tahun 2019. Tapi MicroStrategy diorang start beli kripto mulai Ogos 2020. Okay, so MicroStrategy of course bila dia nak beli, dia tak boleh beli macam kita beli. Dia kena hantar dekat SEC, dia kena buat paperwork dan sebagainya. Okay, so most likely dia bukan bawah MicroStrategy lah. Okay, so memang misteri. So macam Crypto Quan punya CEO kata tu exchange Gemini exchange, so dia transfer. So macam-macam pandangan. Okay, so persoalan sekarang ni, bila ramai dah bangkitkan Michael Saylor ni mungkin akan jual kan, sebab sekarang ni dia beli banyak juga. Sebab position sekarang dia pun kata dia ada dalam 100k lebih Bitcoin. Tapi dekat on-chain kita tak dapat nak verify, sebab mungkin dia tak gunakan wallet cold wallet. Mungkin dia beli dekat OTC ataupun dia park semua Bitcoin dia dekat satu exchange. Kita tak tahu dekat mana dia simpan dia punya Bitcoin. Dari sudut on-chain kita tak nampak lagi lah. Okay, cuma ramai yang kata yang wallet yang kosong tu daripada MicroStrategy. Bagi saya susah saya nak terima pandangan tu, based on diorang start invest pada tahun 2020, tapi wallet tu dah start buat pembelian sebelum Julai 2019 lagi. Okay, dan lagi satu benda yang menguatkan hujah saya yang kemungkinan besar MicroStrategy tak akan jual Bitcoin adalah BlackRock. Okay, BlackRock, Vanguard ni kita semua tahu mereka ni memang big player lah. Di sebalik kerajaan US, memang BlackRock is one of the consultant. Diorang yang basically ada kuasa, ada pengaruh dengan kerajaan US. So diorang tak beli Bitcoin secara direct, tetapi mereka adalah pemegang shareholder terbesar dekat MicroStrategy. Okay, so Black Fund ni diorang hold 15.24% saham dekat MicroStrategy. So maksudnya dengan pembelian MicroStrategy ni, dia memberikan exposure secara tidak langsung kepada BlackRock. Sebab BlackRock ni dia suka control company, tapi Bitcoin dia tak dapat nak control sebab dia dah terlambat. So dia gunakan proxy, which is MicroStrategy. Okay, so based on cara MicroStrategy buat, dia main kumpul je. So bila saya tengok belakang dia adalah BlackRock, so memang jelas lah, memang dia akan buat pembelian. Unless something happen, then dia terpaksa jual dia punya Bitcoin. Itu pun mungkin atas arahan BlackRock. So kalau tuan-tuan puan nak tahu siapa BlackRock, bolehlah Google sendiri. Banyak cerita tentang company BlackRock dan juga Vanguard. Geng-geng konspirasi teori memang tahulah siapa dia orang ni. Okay, so itu saja sedikit pandangan saya lah tentang isu yang berlaku hari ini pasal Elon Musk dengan crypto whale yang mega whale lah, status mega whale ni. So bagi saya tak ada apa yang perlu dirisaukan ataupun dipanikkan. Cuma market biasalah, news-news macam ni dia akan panik. Tapi dari sudut
fakta dari sudut on chain, tidak ada berlaku jualan besar-besar Bitcoin dalam masa sehari dua ni lah. Cuma berlaku perpindahan Bitcoin, dan Elon Musk jual Bitcoin pun bukan dia jual hari ini ataupun semalam. Dia dah jual dari April sampai Jun. Benda tu dah lepas dah. So kalau jatuh sekarang ni adalah sebab sentimen. Okay, so itu saja video hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.